Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farisha binti Mahmud. Nama metrik I1730238. Saya akan membentangkan berkaitan dengan syirik, kategorinya dan juga beberapa bentuk amalan syirik. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengenalan. Pengenalan yang pertama ialah syirik merupakan perkara penting yang perlu kita ketahui oleh semua umat Islam. Okey, seperti mana yang kita tahu, syirik ini adalah sesuatu perbuatan yang mana ia ditegah oleh Islam untuk kita semua lakukan. Kerana syirik ini adalah sesuatu ajaran ataupun perkara yang tidak patut untuk kita lakukan ataupun tidak patut untuk kita dekatkan kepada perkara ini. Yang kedua, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik. Okey, menyembah selain daripada Allah itu dikira syirik kerana kita hanya berhak dan layak sembah kepada Allah sahaja, bukan kepada perkara-perkara yang mengarut seperti menyembah patung, berhala dan sebagainya. Perbuatan yang menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad. Maksudnya, perbuatan yang menyekutukan Allah ini ada terjadi dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui perkataan, pegangan dan sebagainya. Oleh itu, kita kena elakkan daripada melakukan perbuatan yang menyebabkan kita ini kufur kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengertian syirik dan dalil. Pengertian syirik menurut bahasa ialah kufur. Manakala istilah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan itu yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya seperti dia menyekutukan Allah dengan perkara-perkara yang diharam ataupun perkara-perkara yang ditegah oleh Allah seperti menyembah berhala, menyembah patung, matahari. Perbuatan itu sangat dilaknat oleh Allah kerana ia boleh memesongkan akidah umat Islam. Okey, kita tengok kepada dalil dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Okey, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahawa apabila kita mendekati perbuatan syirik ini, Allah tidak akan mengampun dosa kita kerana kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan juga jika seseorang itu mendekati perbuatan ini menyebabkan ia telah lari ataupun terpesong daripada ajaran yang sebenar, iaitu ajaran Islam. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor berlaku syirik. Faktor berlaku syirik antaranya ialah tidak memahami ilmu agama dengan mendalam. Okey, jika seseorang itu tidak memahami ilmu agama dengan mendalam, menyebabkan ia terjerumus dengan perkara-perkara yang sia-sia seperti melakukan perbuatan syirik dan juga melakukan perbuatan dengan menyekutukan Allah kerana mereka kurang dengan ilmu agama ini. Apabila mereka tidak memahami ilmu agama dengan mendalam, okey, maka mereka tidak berfikir panjang adakah perbuatan yang mereka lakukan itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Seterusnya, lemah iman dan jiwa. Okey, maksud lemah iman dan jiwa ini ialah apabila seseorang itu berputus asa kepada Allah, menyebabkan ia tidak percaya lagi tentang kewujudan Allah kerana disebabkan oleh permintaan ataupun seseorang itu memohon kepada Allah, kemudian Allah lambat mengkabulkan permintaannya, menyebabkan dia merasa putus asa dan tidak percaya lagi kepada Allah. Kemudian sering menyandarkan sesuatu keputusan dan natijah kepada selain Allah. Okay, maksudnya dalam apa-apa perkara dia akan
dia akan utamakan kepada yang lain dulu, bukan dia utamakan kepada Allah, kerana dia telah sebabnya dia macam sebab dia percaya kepada perkara lain, bukan dia percaya kepada Allah. Itu yang menyebabkan dia bercerita ataupun dia melakukan perbuatan itu, dan apabila mendapat satu keputusan itu, dia terus kepada perkara lain, bukan kepada Allah. Untuk itu, kita mesti ingat dalam apa-apa jua perbuatan ataupun sebaliknya, kita kena utamakan Allah. Contohnya macam kalau kita mendapat keputusan yang cemerlang ataupun sebaliknya, mestilah kita akan melakukan sujud syukur kerana kita telah berjaya, dan juga semua ini terjadi disebabkan hasil usaha dan doa kepada Allah. Allah itu akan mengabulkan segala permintaan kita, cuma cepat dan lambat sahaja. Okay, seterusnya kategori syirik. Kategori syirik ini terbahagi kepada dua. Yang pertama syirik kecil dan juga yang kedua syirik besar. Okey, syirik kecil ialah menyamakan Allah dengan selainnya dari sudut amal ibadat dan kebajikan yang dilakukan seperti zikir. Maksud dia menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dari sudut amal ibadat dan juga kebajikan. Kadang-kadang kita tidak sedar dalam kehidupan kita ini, kita kerap melakukan syirik ini. Sebab syirik ini dia tak terjadi kepada suatu perkara itu saja, tetapi dia terjadi dalam pelbagai bentuk, pelbagai aspek dan juga pelbagai sudut lah. Okey, contohnya dalam bentuk syirik kecil. Okey, bentuk syirik kecil ialah ada 3. Yang pertama, ucapan, perbuatan dan juga hati. Okey, kalau ucapan ini melalui lisan, yang mana ia bersumpah kepada selain Allah. Dia bukan bersumpah kepada Allah, tetapi sebaliknya bersumpah kepada yang lain. Kepada yang lain tu macam kepada perkara-perkara yang sia-sia, dan juga apabila dia bersumpah kepada selain Allah itu menyebabkan segala permintaan ataupun permohonan itu akan didapat dengan cara yang seperti itu. Kemudian melalui perbuatan. Okey, melalui perbuatan ini ialah apabila seseorang itu tidak memahami ilmu agama dengan lebih mendalam, menyebabkan ia melakukan syirik ini. Seperti ia pergi berjumpa dengan bomoh untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk meminta perkara yang mana boleh mendatangkan manfaat kepada dirinya. Seperti dia ingin dia ingin tilik kehidupan dia, dan dia percaya kepada bomoh yang mana bomoh itu boleh memberikan apa sahaja yang dia minta. Sebaliknya, kita kena jauhkan daripada perbuatan seperti ini dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan agar apa yang kita lakukan itu adalah ajaran yang sebenar, bukan kepada ajaran yang menyebabkan kita ini hanyut di lembah kebinasaan. Yang seterusnya melalui hati. Okey, hati ini kadang-kadang manusia ini tak sempurna, tetapi kadang-kadang kita suka menunjukkan kata kita ini hebat dan kita ini lebih baik daripada orang, walaupun pelbagai ujian yang kita terima ataupun hadapi. Okey, hati ni kadang-kadang manusia ini suka menunjukkan bahawa mereka ini kaya, mereka ini hebat dan sebagainya. Seperti ujub, riak, perkara seperti ini harus kita elakkan. Kerana apabila kita melakukan perbuatan itu, kita tidak dapat apa pun selain daripada kita mendapat dosa. Kerana kita melakukan perkara itu adalah untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan dari itu kita menimbulkan
dan kita menyebabkan rasa iri hati terhadap orang. Untuk itu kita kena jauhkan daripada perbuatan dan juga bentuk syirik ini. Okey, seterusnya syirik besar. Okey, syirik besar ialah menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah. Maknanya ia menjadikan sesuatu itu sebagai lawan kepada Allah. Seperti yang kita tahu, syirik adalah lawan kepada akidah. Maksudnya macam apabila dia menyekutukan Allah dan menjadikan sekutu bagi Allah, itu dia bagi lawan. Lawan kepada syirik adalah akidah. Oleh itu, kita kena pastikan akidah kita ini dapat kita jaga dengan baik untuk kita mengelakkan diri daripada akidah kita ni terpesong dengan ajaran yang tidak baik dan ajaran yang mengarut seperti ini. Okey, seterusnya bentuk syirik besar. Bentuk syirik besar ini ada banyak, tetapi saya ambil 3 sahaja. Yang pertama, syirik dalam doa, syirik dalam rasa takut dan juga syirik dalam kecintaan. Okey, syirik dalam doa ini ialah seperti dia seseorang itu memohon kepada selain Allah untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk mendapatkan sesuatu dengan kepentingan diri dia sahaja. Dia tidak memikirkan kepada orang lain. Contohnya dia meminta kepada penyembah-penyembah lain ataupun kepada pemuja untuk mendapatkan sesuatu. Dengan itu mungkin keinginan dia itu akan dipenuhi. Walaupun kita sebagai umat Islam tidak patut untuk melakukan perkara sebegitu. Kita patut doa kepada Allah sahaja dan Allah mendengar segala doa kita dan akan memberi doa itu bagi kepada orang yang memerlukan. Okey, kemudian syirik dalam rasa takut. Okey, syirik dalam rasa takut ini seperti ia takut kepada roh orang mati, orang gaib, jin, syaitan dan sebagainya. Dan mereka percaya bahawa orang mati ini ataupun roh mati, hantu ataupun jin ini mempunyai kuasa yang mana boleh mendatangkan kemudaratan kepada mereka, menyebabkan mereka berasa takut kepada perkara-perkara sebegitu. Okey, seperti yang kita tahu, kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ketiga, syirik dalam kecintaan. Okey, syirik dalam kecintaan ini dia mencintai sesuatu itu sama dengan Allah. Maknanya dia cinta harta, dia cinta wang, ringgit, apa semua tu, ataupun cinta sesuatu manusia itu sama dengan Allah. Seperti yang kita tahu, kita kena lebih cintakan Allah daripada apa-apa pun perkara. Seterusnya, kesan syirik. Kesan syirik yang pertama, tidak akan diampun oleh Allah kerana Allah telah pun melarang kita daripada melakukan perbuatan syirik itu. Dan Allah juga berpesan, sesiapa yang mendekati syirik, maka Allah tidak akan mengampunkan segala dosanya. Yang kedua, hidup tidak diberkati dan rezeki yang diperolehi tidak berkat. Maksudnya, apabila seseorang itu melakukan perbuatan syirik itu, menyebabkan kehidupannya itu tidak akan diberkati oleh Allah, dan juga rezeki yang dia diperolehi itu tidak berkat disebabkan dia melakukan sesuatu perbuatan yang mensyirikkan kepada Allah. Seterusnya, Allah tidak akan memandangnya di akhirat kelak. Okey, seperti yang kita tahu, Allah sudah pun menjelaskan dalam Al-Quran bahawa sesiapa yang mendekati syirik ini, Allah tidak akan ampunkan dosa dia, dan juga Allah tidak akan memandangnya di akhirat kelak. Oleh itu, kita kena elakkan daripada melakukan perbuatan syirik ini. Seterusnya, kita tengok kepada beberapa bentuk amalan syirik. Antaranya ialah mohon kepada roh mati, nazar selain Allah, tamimah dan sihir. Okey, mohon kepada roh mati ini seperti yang kita tahu, kita hanya ataupun kita berhak menyembah dan taat kepada Allah sahaja, kerana Allah yang boleh memberi kuasa ataupun
mematikan dan menghidupkan makhluknya, bukan kepada perkara lain. Okey, macam kita tahu, roh mati ini tidak mempunyai sebarang kuasa pun. Sebaliknya, Allah sahaja yang mempunyai kuasa. Iaitu seperti yang disebut tadilah, Allah boleh mematikan kita, menghidupkan kita, memberi kita menghirup udara yang segar ini dan sebagainya. Seterusnya, mohon kepada roh mati ini hanya Allah yang akan beri mengikut yang dia kehendaki. Semua itu di atas atau semua itu berlaku dengan izin Allah. Seterusnya, nazar selain Allah. Seperti yang kita tahu dan kita pernah dengarkan nazar ini. Contohnya nazar, kalau aku mendapat keputusan straight A, aku akan berpuasa selama sebulan. Itu adalah nazar kepada Allah. Yang ini adalah nazar selain Allah. Nazar selain Allah ini seperti ia bernazar kepada patung, kepada matahari, kepada bulan dalam ibadat. Apabila dia bernazar seperti itu, ia akan dapat sesuatu untuk kepentingan diri dia. Seterusnya, tamimah. Tamimah ini adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Kebiasaannya dalam bentuk karung berjahit, di mana di dalamnya mengandungi rajah tertentu atau tulang binatang atau bahan kayu yang dijadikan tangkal bertujuan menolak sebarang mudarat seperti agar sesuatu penyakit itu dapat disembuhkan. Maksudnya tamimah ini adalah sesuatu yang terkalung di leher kanak-kanak. Adapun tamimah yang menggunakan ayat Al-Quran juga tidak dibenarkan oleh Islam sama sekali, kerana ia lebihkan kepada menyerupai amalan syirik. Tetapi ada juga perselisihan antara ulama yang menjelaskan tentang tamimah ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW dia melarang umatnya daripada memakai kalung itu terhadap anak-anak kecil. Oleh itu kita kena elakkan daripada melakukan bentuk syirik inilah. Seterusnya, sihir. Sihir ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada tua, muda ataupun sebagainya. Maksud sihir ialah menurut bahasa ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi ataupun halus. Istilah pula, sihir adalah jampi-jampi yang dapat mempengaruhi hati dan badan. Seperti mana yang kita tahu, apabila seseorang itu terkena sihir, menyebabkan orang itu patuh akan arahan kepada orang yang melakukan sihir kepadanya. Dan dia, apabila orang tersebut terkena sihir, menyebabkan dia lupa kepada Allah, dia lalai dengan apa yang perlu dilakukan seperti solat dan sebagainya. Malah ia akan melakukan apa sahaja. Dalam keadaan ini, orang tersebut tidak sedar di atas apa yang dilakukan. Hukum syirik ini adalah haram dalam Islam. Oleh itu, kita kena elakkan daripada melakukan perbuatan sihir ini, kerana sihir ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita di akhirat kelak. Bahaya sihir ini. Sihir ini memang bahaya, walaupun pada masa sekarang kita tidak nampak, tetapi kita akan nampak pada akhirat kelak. Dan Allah tidak akan mengampuni bagi sesiapa yang melakukan perbuatan syirik ataupun cuba untuk mendekatkan diri dia dengan perbuatan syirik ini. Seterusnya, kesimpulannya, kita mestilah menjauhkan diri daripada perbuatan yang menyekutukan Allah. Kemudian, syirik adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan ia boleh menyebabkan akidah seseorang itu terpesong daripada agama Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ini, kita haruslah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan iman menjadi lemah. Oleh itu kita kena elakkan perbuatan syirik ini, dan kita kena jauhkanlah diri kita daripada perbuatan ini, dan jangan cuba sekali untuk kita mendekatkan kepada syirik ini, kerana syirik ini Allah
akan melaknat bagi siapa yang melakukan syirik, dan Allah akan tempatkan orang yang melakukan syirik ini jika dia tidak sempat bertaubat ke dalam neraka. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.